Tentu ya guys. Hai khabar semua, Assalamualaikum. Diharapkan anda semua sihat di luar sana menjalani ibadah puasa. Terima kasih banyak kerana sudi tonton puaka di bulan Ramadan ini. Sebenarnya kita daripada dulu plan nak, apa kata orang tu? Rehat. Nak rehat untuk bulan Ramadan. Oh lupalah. Ustaz pun terpaksa ada di bulan Ramadan di puaka. Alhamdulillah. But I enjoy it. Are you? Yes, every day, every time. Baik. Okey. Seperti biasa, kalau boleh jangan skip iklan. Okey. Dan jangan lupa bagi yang dah selalu tonton puaka tapi belum subscribe, teruskan. Untuk buat apa Ustaz? Untuk subscribe lah. Untuk subscribe kita punya Susu TVC channel and tekan butang loceng untuk dapat tekan notification terbaru. Ya, betul. Dan kalau ada yang nak masuk jadi peserta dalam konten terbaru kita iaitu Bodoh ke Pandai, boleh hantar butiran-butiran mengenai diri anda di puaka SG, bukan. Di susutvc@gmail.com. Okey, kita perlukan peserta-peserta yang kecoh, yang suka banyak berbual. Ya. Inilah masanya. Permainannya semudah aja. Macam mana tu? Macam Jawab soalan-soalan gitu je. Okay. Okay. Mudah. Tak susah sangat. Kita tak nak susah sangat Ustaz. Betul. Jangan susahkan hidup orang. Betul. Sebab tu kita kasih senang je. A for apple. Betul. Macam itu. Senang sangat. Mudah. Oh tu senang sangat pula. Susahlah pula Ya. Okay, tapi apa-apa pun jangan lupa untuk tetap sokong kita dengan beli kita punya merch. Kita ada bomber jacket, kita ada topi, kita ada topi out of stock. Out of stock. Kita ada tote bag dan lain-lainnya. Boleh ke puakasg.com. Ya, betul. Okey, kita teruskan dengan tamu puaka kita seterusnya. Yang DM. Saya ada cerita, saya nak masuk. Okeylah, ni peminat puaka, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Syukri Betul, Syukri. Syukri. Puasanya okey? So far alhamdulillah okey. Bagus. Nampak? Macam gitulah. Kita mesti terima segala-galanya. Cabaran, cubaan. Cubaan okey Cubaan okeylah boleh. Okey, bagus. Buka tadi okey? Buka tadi okeylah, kenyang juga. Alhamdulillah, insya-Allah. Kan? Nampak? Kenyang. Kenyang. Dia kenyang. Okey, kita teruskan ni Syukri. Okey, macam mana Syukri start follow ke tak follow ni? Apa dia? Subscribe tak subscribe? Subscribe. Betul Bulan puasa tak bohong Okey. Apa pandangan awak tentang puaka ni? Okay, because boleh cakap English Sepas-sepas tak boleh Tak boleh. Itu kan tak boleh gitu Sebab nanti makcik-makcik tak faham. Oh, okey. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan cakap Melayu. berbual Melayu. Pasal Melayu saya tak bagus sangat. Tak kisah. Ini bukan YouTube. Tak kisah berbual Melayu pasar ke sembarang. Okey, bawa blok pun okey. Campur-campur sikit okey. So tadi apa soalan dia? Soalan dia tadi dah makan belum? Tak yang sehari. Apa pandangan tentang puaka? Tentang puaka. Oh, okay. Because I also just baru tahu pasal this puaka ni YouTube. So binge watch lah. So every week try to tengok lah. Siapa yang recommend tengok? Actually tak ada orang recommend lah. Sendiri cari kat YouTube lah. Then nampak cross, so I just try to tengok. Then okay lah, it's interesting lah. Masa tu nampak tu siapa yang jadi tetamu? The first, I think tak salah is Haizat Imran. Okay. So daripada tengok cerita puaka, sekarang nak kongsi pula cerita. Wow. So korang kalau nak jadi tamu macam Syukri, bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com. Ni mana satu nak tengok kamera mana? Ni yang kanan. Tiba-tiba yang kanan sini, yang kiri sini. ID sana. Oh okey, tiba-tiba dah bodoh. Maklumlah, hari ni makan lain. Makan lain. Makan lain. Tak, makan angin. Okey, Syukri, kita cerita tu sekarang. Okey, so sabar saya ada Wah, dia buka handphone. 1, 2, 3, 4. Sebab saya cakap
jot down kat handphone jadi tak lupa. Oh, okay, betul juga. The prep. Betul. Okay, so I got 9 cerita. Wow. Wow. But most of them short lah. So okay. So saya minit start je. with sleep paralysis. Sleep paralysis. Okay. InsyaAllah semua orang pernah the previous episode ke apa ada banyak story pasal orang kena sleep paralysis. So I also pernah dapat experience my own lah. Okay, so the first time it was okay lah, standard lah, macam baring gini facing upwards and then suddenly rasa berat. Okay, dah rasa berat tak apa. For my case saya rasa apa macam ada putih. Macam Cahaya, there's this macam white light itu. It's a very white bright light. So bila dia empap tak boleh nafas sangat. And then there's this white light apa show lah. Okay, so bila this white light keluar macam tak boleh gerak, okay, tak tahu nak buat apa pasal it's the first time rasa. Okay, so just macam baca all the doa-doa that saya tahulah, which is the apa the 3 kul kan. So baca alhamdulillah after like maybe 3 minutes the feeling starts to go away lah. So the white apa flashlight pun dah tak ada. So that was the first time rasa sleep paralysis. Dalam 3 minit So about 3 minit lah, quite lama jugalah. So lama. So saya pernah rasa ni 3 kali. Okay, the first time okay that one. So second time is also the same thing. But the third time however rasa lain. Because the third time is okay macam biasa. But the third time is weird is pasal instead of facing upwards saya toleh ke kiri. Miring ke kiri. Okay, so tidur then suddenly macam alamak rasa berat. And then lepas tu ada apa the white flashlight plus the macam apa berdesing. Okay, quite I think about 5 seconds lah. Okay, dah tu tak apa. I heard a voice dengan suara juga. Dengan suara. So when it came, saya pun macam alamak nak cakap rasa takut pasal pernah experience. So okay, baca all the 3 kul, baca apa yang tahu Al-Fatihah. Within 1 minute, this time cepat. Within 1 minute the thing was gone lah. And then bila saya bangun rasa marah pasal dah 3 kali. And then this time is like tak kelakar lah because suddenly ada suara macam lelaki macam so macam inside dalam hati macam I curse the jin lah, macam alamak ni kalau next time kena I'm gonna make sure cari family kau bunuh family lah. Pasal dah 3 kali and it's geram dah geram lah because lagi-lagi dia punya suara lah. Itu experience. Saya ada 2 experience 3 kali lah sleep paralysis. Okay. Tapi ada nampak apa-apa ketika tu? Tak ada lah, so far tak nampak. Cuma rasa macam macam ada benda dekat depan muka. Macam you know the feeling bila tutup mata dan macam ada benda kat depan muka. Rasa macam gitulah. All the 3 time. Bila dalam keadaan itu you tak bergerak kan? Tak boleh gerak lah. So that's the first story lah. Kat dalam rumah tu? Ni kat dalam rumah bilik sendiri. You ada siblings? Ada, but my brother tidur kat luar. Tapi diorang ada experience the same thing? Diorang tak ada. But okay, so far dalam my keluarga only I get to experience all this lah. Macam I ask tanya adik tak ada apa-apa, kakak tak ada apa-apa. Semua kata okay except for me lah. And then pernah tanya macam apa nama dia? Yang orang tukang ruqyah. Dia kata is pasal jin apa suka sama I don't know lah, tak tahulah. So if let's say the jin suka this person, the jin will try to like kacau lah, get the attention. Jin asyik Oh ya. Betul. Tahu pula dia. Ustaz dah 2 tahun Ustaz. Betul, jin asyik. Kan? Saya masih lagi sampai sekarang. So alhamdulillah after the third time bila dah curse the jin, alhamdulillah tak ada lagi lah. Dah marah, really betul-betul marah lah. So macam Ustaz, macam Sukri ni dia punya cara sendiri. Dia macam marah lah marah macam kalau kau kacau aku bunuh satu family kau gitu. Wow. So Ustaz, so, macam mana cara gitu okey ataupun mungkin memang kita kalau gini kita kena
berani dan hentam diorang balik macam tu? Macam mana? Dia marah dengan curse, dua perkara yang berbeza. Soalnya kalau curse maki-maki gitu kan. Tapi awak tak ada maki-maki. Tak lah maki lah, just macam contoh? Kalau boleh nanti aku cari family kau, aku bunuh semua family kau. Cakap biar firm gitulah kan. Firm. Ya. Dia ada cara lain. Dia ada cara lain yang mungkin agak elok sikit lah. So antaranya yang pertama, pasal kita kena faham dulu sleep paralysis ni ada dua. Satu memang disebabkan oleh gangguan. Yang kedua adalah daripada scientific. Means your brain is awake tapi your body shut down. So itu dia boleh sampai ada tu. Tapi kalau dia bilang tadi macam boleh ada bunyi suara, kemudian ada nampak macam ada cahaya-cahaya tertentu ke apa, atau rasa macam ada sesuatu kat depan muka dia, then it shouldn't be under the scientific problem lah. Will be under the first punya. Jadi pertama sekali jangan lupa kau boleh ambil wuduk sebelum tidur. Kemudian amalan-amalan seperti baca 3 kul dan lain-lain, ayat kursi, jangan lupa tiup, sapukan satu badan. Kemudian yang ketiga, selalu yakin ketika kita baca ayat tersebut bukan disebabkan tak nak ada gangguan, tapi membesarkan bacaan Allah SWT, membesarkan Allah SWT dengan bacaan-bacaan ni gitu. Saya tak tahulah, selalunya orang kena macam keadaan macam itu, badan tak boleh bergerak Tak boleh gerak. Tapi saya time kat Turki boleh bergerak, tapi saya tak nak bergerak sebab dah takut. Tapi memang gitu tetap bergerak gini action gini. Tapi memang putih. Putih. Tapi bunyi dia itu bukan berdesing. Tapi dia bunyi macam, tahu tak bunyi semut lah pula. Apa nyamuk? Macam nyamuk datang banyak tau. Kan terus jam nanti aku kerja aku tak kerja kau, aku nak cari rezeki kat negeri orang. Tu baru hilang. Kan? Tu mungkin singgah sana lah. Singgah je. Singgah je. Sebab sebelum tu saya janjian seorang kat kubur orang. Tak tahu yang tu kubur. Oh. kat luar je. Sebab cantik. Bukan macam kubur pun, dia macam turban orang. Apa benda cantik ni. Lepas tu orang jual roti kat tepi tu kan. Tu makan roti sambil tengok jalan-jalan gitu je. Okey. Kau ambil. Malam dia singgah balik. Okey, tu cerita kena diganggu gitu Cakap pasal tidur sebelum kita teruskan. Selalunya kita dinasihatkan untuk tidur di sebelah, kalau nak miring pun sebelah kanan. Okey. Good. Ada kriket. Ada cerita yang kedua. Okey. Nombor dua is so dulu saya kerja shift lah. So pagi, one week pagi, next week petang. So rotate. So lah, pagi standard lah 7:30 to 4:20. Petang is pukul 4 sampai 12.50 malam. So dulu tengah on second shift. So habis pukul 12.50. And then because tempat kerja dulu dengan my house 15 minit je. So naik motor balik lah macam biasa, naik kapak slowly. Then tak salah kapak quite tinggi lah because banyak motor kan malam-malam. So I go to naik tingkat 4. Okay, dapat ingatkan nak turun tangga, then suddenly dengar baby nangis. So bila baby nangis pun macam pelik lah, how come ada baby pula dekat kapak. And then saya pun lagi satu pergi cari that sound, because tak tahu lah, macam insting kalau boleh tolong ke, mana tahu really ada baby dekat kapak. So pergi dekat, makin dekat tak boleh cari baby dia. So it's quite mysterious jugalah. Pasal normally bila balik lambat dulu tak ada apa-apa suara lah. And then dia punya hari tak ingat hari apa. So that's another experience that I ni lah dapat. But then nak tanya Ustaz, is this baby sound, apa diorang kata is kak pun atau? Wallahualam, saya pun belum pernah dengar lagi. Okay. Suara apa hantu-hantunya.
Maaf kalau mencela lah. Sebenarnya si kapun-kapun ni semua dia form jadi macam kapun. Tapi seperti mana kita selalu cakap kat apa ni, puaka ekstra, kat puaka ni semua jin yang menyerupai hantu-hantu yang kita dah takut, yang kita dah store dalam minda kita, kepala otak kita kan. Kalau kita takut poch, nanti jin tu akan menyerupai poch, for example. So ada pula kalau orang putih, kalau kita tengok cerita orang putih ke, macam diorang pergi paranormal ke semua kan, dengan budak-budak kecil, dia cakap tu kau jangan kesiankan sangat, sebab tu semua jin dia nak tarik ni perhatian. So kita akan cari dia pergi mana-mana. In the end you akan mungkin sesatkan you ke, ataupun dia jumpakan benda lain ke. Lain kali check lah. Wow. Pandai cakap, cuba cek. Assalamualaikum. Tapi memang gila kalau malam-malam dengar orang baby nangis. Ya, betul lah. Itu dah pukul 1 lebih pagi. Pukul 1 lebih lah. Ya, baru balik shift. Ke mungkin neighbor ke punya anak nangis. Tak, pasal dia punya suara is quite sayu, dekat sedap juga. Degil? As in dekat juga. Dekat. So macam really clear. Wow. So pun curious juga takkan ada baby dekat tengah-tengah kapak kan. Kan? Yeah, so it's a mysterious story lah. Bunyi baby tu macam mana tu baby dia? Baby nangis lah. Macam biasa je. Macam mana? Tak ada Ustaz masih nak mencuba. Suara deep lah. Kalau dulu buat suara baby ajaib. Tahu kan cerita Indonesia, bayi ajaib. Bayi ajaib. Okay, kat rumah you pergi Google sekarang, bayi ajaib. Cerita Indonesia. YouTube. Dulu popular. Okay, bayi ajaib. Tengok Okay, sekarang daripada tidur kena ganggu. Sekarang daripada dengar suara baby. Okay, then the third one dekat dalam rumah sendiri. Okay, so bila dulu dalam rumah saya suka main bola kat living room itself lah. So rumah is macam rectangle, it's a very rectangle, so it's a very simple design. Okay, then masuk entrance and the other side is the tingkap. Okay, but normally I'll be from the tingkap, main bola, try to shoot the main door, so it's like opposite. And then near the main door, dekat main door ada dapur. So this dapur is quite besar. It's about 10 meter, 15 meter, quite big lah the dapur. Okay, so bila main bola sendiri kat rumah, try to shoot dekat the main door. So dah kena main door, then of course the bola will bounce back. Then the bola will stop dekat the kitchen area. So if you jalan angkat bola, boleh nampak the kitchen kat dapur tu okay, so bila dulu shoot bola datang ambil bola, perasan macam ada benda gitu dekat dapur tengah just diri je, but then tak pandang saya, dia pandang dia ada direction. So this benda nampak macam, tahu dering kan? Dering yang keluar TV tu. So this benda is exactly like her, but then dia tak bawa apa, dia just diri macam straight. Okay, then a few time jadilah, so macam pelik jugalah. So tanya kakak, tanya mak, ada benda ke kat dapur? And then they say tak ada apa-apa lah. Then my bapak pun kata tak ada apa-apa lah, just baca doa ke apa. Okay, and then satu hari hari raya, kakak saya punya kawan ramai-ramai datang. Okay, so diorang dah makan macam biasa. One of them pergi dapur nak buang sampah, and then dia rasa benda, dia tak nampak, but then dia rasa benda. So my kawan ni bila dia dah buang ni semua, then dia tanya my kakak, rumah kau ada benda then my sister pun macam maybe lah, because my adik also kata ada. So then after that raya, my kakak katalah kat saya, actually rumah kita memang ada benda lah, because kawan pernah pergi dapur, then rasa macam benda. Then from there saya pun macam okay lah, so it's quite true lah, that what I see, but it's not nampak straight, it's macam a glance gitu. So that's the thing lah. Then from now bila dah besar, alhamdulillah tak ada apa-apa lah, tak nampak lagi lah. But then tak salah, diorang kata kat every rumah ada penunggu. Penunggu.
So maybe that is the penunggu lah, tak tahulah. Yeah. Dia macam black shadow dari tu. No, it's not black shadow. It's macam The Ring. Really macam The Ring. Oh, The Ring. Yang rambut panjang, tak nampak muka, nampak Kain putih, baju. Kaki tak nampak. Yeah, but dia facing the dapur lah. Yeah. Gitu. Itulah The Ring. Cerita Jepun tu kan. Ya. Kalau The Ring dia merangkak-rangkak ke TV. Sadako. Sadako bukan yang orang main yang itu ya? Sudoku. Okay, then Okey, itu dia cerita Syukri yang sampai kat habis bila you ceritakan kat diorang macam yalah sebab bapak ni cakap baca doa je, kemudian lepas tu dah hilang. Pernah tak datang lagi after that incident? Oh, tak ada, because after that dah grow up, terus tak nampak lagi lah. Tak nampak lagi. Ya. Nampak yang cantik rupawan Wow, start Google lah Sadako. Okay, bagus. Okay. Next one. Tu cerita nombor 3. Nombor 3. Wah, ada kira dia cop-cop ni cerita dia. Short and sweet. Ni kau pukul 9 ke 3, sekejap aja. Pukul 10 dah habis. Setengah jam je. Minta maaf kalau kita habis awal hari ni. Okay, short story sekarang best. Okay, the next one NS Bang lah. So bila dulu dekat SCDF Jalan Bahar. Okay, so there's one night kita masuk this bunk bed. Okay, then macam biasalah. So saya punya katil dekat near the apa nama main entrance. Okay, so then bila kita ada free time, I always solat lah. Kalau ada cukup masa, solat dekat another space lah. So find satu space yang tak ada orang. Okay, so dah solat dekat ada space. Okay, macam biasa. And then the day comes bila POP. So the night before POP, kita punya instructor ada tanyalah kita nak tahu apa-apa cerita tak pasal this bang. So kita pun of course lah curious. So the instructor kata that my bang, our bang, actually ada satu benda hitam, macam shadow kat satu corner. And that corner is the tempat bila saya solat. So then kita pun macam curious lah. Then but then dia kata dia tak ada apa-apa lah, because that benda setakat diri je, tak kacau orang. So maybe because kita ramai-ramai solat at that tempat, maybe benda tu tak kacau lah. Saya pun tak tahulah. Mungkin maybe lah. Pasal solat. Yalah kan. Tu. So bila teringat pasal yang main entrance tu solat, lepas tu sekarang benda tu tak datang ke apa tu kan. Teringat saya pernah share tau, tempat one of the saya punya kat army dulu kan. Saya pun tidur dekat dengan main entrance. Pintu utama kat situ kan. Koridor lagi. Tepi koridor, tingkap. So selalu biasalah dulu kita buat apa Yasin kat sebelah kursi meja kat tepi tu kan. Tapi satu hari tu kan, dulu kan ada kat katil tu ada macam extra pole tu kan. So taruh kat situ berdiri kan. Satu malam tu apa dia taruh kat situ, jadi facing sana. Ada katil kat situ kan, menghadap pintu ni. So besoknya orang ceritakan satu orang tak boleh tidur, benda ni datang, nombor dia macam gini je. Jalan sampai kat mana pintu tu, dia macam tak nak continue. Dia pusing karang pula, kanan kiri tu dia patah balik. So tak tahulah. Okay. Gitu je cerita dia. Tak seram mana pun. Kan? Okey lah. Tak apa, kita jangan cerita seram sangat bulan puasa ni Cicil je cerita dia. Okay, then there's one more. Okay, this one is from instructor bilang. Okay, ni cerita nombor 5 no, this one extra. Okay, sama ada extra 4A 4B okay. Okay, so standard lah instructor kata there's one time bila pukul berapa tak salah pukul 3 pagi and then this recruit semua macam pandang satu position gitu. Kira kan semua facing bila orang tidur sama position.
Yeah, so that's another mystery lah. So that's another story yang the instructor bilang before kita POP lah. Yang apa the experience. Tidur semua tengok Pandang sama lah. macam mana? Tidur pandang macam mana? Diorang Kira tidur kan direction orang sama. Macam let's say kira macam kiblat itulah. Oh, ya, Macam ya. satu direction semua semua pandang macam gitu. semua gitu sama. formation dia semua macam Formation. Ha? Formation. Kan? Selalu miring kiri, semua miring kiri gitu. Okey, faham. Ya. Actually tak ada apa-apa. Sana tak apa-apa. Oh. Dia dah sebut tempat, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah Tak ada situ. apa-apa. Mainan mata. Sebab diorang cakap nampak nenek tengah turun tangga. Oh. Dekat Mungkin instruktor Pakai baju nenek ke apa mana tak. mainan mata. Okey. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya Nombor okay, ni 5. 2, 3, 6 lah. 6. Oh yo. Okey. 6, 7, 8, 9 lagi 3 Ustaz. Okey. Okay, ni Kasih break. okay, ni time NS juga. Okay, because saya firefighter lah. So dekat, boleh sebut nama stesen mana? Tak payahlah. Tak payah. Okay, so dekat Kawasan mana? Simi. Oh. Simi. IT Simi lah. Okay, so kita ada Tu firefighter dulu, instruktor. Wow. Nampak kan beza? Instruktor lain. You apa? Recruit. Kan lain kan? Lain. Lepas tu? Sini. Changi. Oh, Changi, okey. Okay, so this story is more of a mystery lah. Okey. Okay, so there's satu malam kita ada call. So kita kena attend this apa nama dia, fire decamps. So kira kan macam fire decamps is untuk macam fire alarm suddenly macam fire alarm bunyi, so kita kena turun. Then there's one night hujan lebat. Okay, so kita turun di kawasan dekat Bedok Reservoir. Kita that time it wasn't the besar punya apa nama dia, pumper lah, they call it pumper macam lori apa nama dia, fire truck Fire truck. Fire truck ya. Macam faham ke? Fire truck, betul. Fire truck. Tapi betul. Kita bukan fire truck, kita Red Rhino. Rhino. Yang kecil tu kan? Yang kecil tu. Assalamualaikum guys. Hari ni Kak Long nak buat penjelasan mengenai levy. Setiap kali Kak Long jumpa penjual rumah, diorang akan tanya, "Kak, saya dulu rumah saya ni resale. Sekarang saya nak beli resale. Saya kena levy ke?" Tak semua keadaan you kena levy sebenarnya. Okay, keadaan-keadaan yang kena bayar levy ialah seperti rumah pertama BTO. Okay, habis you nak beli rumah kedua pun BTO. Itu kena levy. Okay, daripada BTO ke EC pun kena levy. Rumah resale yang ambil grant ke BTO pun kena levy. Okay, tapi levy-levy ni semua pun ada dua macam. Okay, yang pertama you based on per annum. Okay, dia punya levy based on per annum. Yang kedua, levynya based on the type of rumah yang you ada. Sama ada rumah 3 bilik ke, rumah 4 bilik ke, rumah 5 bilik. Okay, tapi kalau you all nak tahu lebih lanjut, of course lah, you all kena call kita 8774-1551. Selain daripada itu, okay, the tech team dengan besar hati nak menjemput you all to submit apa-apa soalan tentang hartanah, okay, kepada kami melalui IG kami ataupun Facebook kami, The Tech Team SG. So, jadi kita boleh bawa ke tengah apa-apa soalan atau apa-apa lah you all nak tahulah, okay, ketengahkan dalam program puaka. Boleh tak? So, jangan lupa kita punya IG, The Tech Team SG, dan juga kita punya Facebook, The Tech Team. Okay? See you! So ada this alarm fire decamps. Okay, kita turun dekat kawasan Bedok Reservoir. Hujan lebat lah. So bila dah sampai the entrance of the company, dia punya POV macam horror game lah. Okay. Kira-kira macam hujan, then okay, nak kena gimana? Mana security guard? Okay, dah sampai security guard, kosong, security guard tak ada. Dan lampu semua masih ada. So saya dengan saya punya apa nama dia,
Sarjan lah ni semua try to cari the security guard. Tak ada. Okay, tak apa. In the end kita just masuk je lah. Pasal security guard tak ada kan. So masuk, there's 3 of us, 3 orang. Okay, kita masuk. Dia punya building is quite besar. Macam giant gitulah. Giant Pasir Ris, Tampines. So dia punya building is something like that. But it's a very senang lah, dia punya layout senang. It's a very big rectangle. Okay, kita masuk gelap. Kita dah heard this bunyi valve terbuka. So dia punya angin ni semua lah. So dapat jumpa security guard. Okay, datang tanya-tanya, okay, what happened ni semua. Dan security guard pun kata tak ada apa-apa lah. So bila dah off, okay lah, so kita macam biasa balik. Dan bila balik saya terfikir, macam mana dia punya valve boleh terbuka? Because the valve is macam really besar punya, panjang, and it takes quite a amount of force to buka. So bila saya patah balik, I was wondering like, how come macam dia punya valve boleh terbuka macam gitu? Cannot be. And then sarjan pun macam, tak tahu ni, wallahualam lah. So that was a mysterious story lah. Benda yang susah, yang perlukan apa kata orang, kekuatan yang dia punya valve is quite boleh tahan ni lah, ni strength tu buka lah. Tapi benda tu terjadi sekali saja dalam yes, correct selama. And then, but alhamdulillah kita tak kena kacau lah. Cakap pasal ni teringat siapa punya cerita tak itulah uniform group, dia datang, orang telefon untuk selamatkan something. Ada sama juga pernah dengar. Lepas tu sampai dia sampai kat rumah orang tu corner, lepas tu boleh nampak tingkap. Lepas tu diorang suruh buka pintu main door tu, tapi dia nampak orang kat tingkap kan, minta tolong ke apa gitu. Orang tak nak buka tingkap, buka pintu. So bila diorang terpaksa buka paksa tu kan, dah terbuka, cari orang tu tak ada. Dia cari tak ada. Lepas tu dia nampak apa tahu, tengah menyangkung kat tengah almari. Pernah kan? Sama kan? Betul tak cerita tu ada kan? Tahu tak ingat. Dah terperanjat dah nampak. Itulah lain kali jadi. Minum. Saya teringat satu cerita yang bila you cerita macam gini kan. That time saya ada pergi satu tempat untuk ruqyah. Okay. And it was petang. Atau petang lah. After asar gitu. Dalam pukul 5 lebih. So bila tengah naik rumah dia kat daerah west. So bila jalan ni nak pergi rumah orang tu, memang kita dah buat appointment tau. So bila tengah jalan daripada lift sampai nak pergi rumah dia tu, bila nak pergi rumah dia tu, daripada tingkap kita boleh nampak dia punya tingkap. Living room punya tingkap tau. And nampak ada bilik lah. Macam pintu bilik. So bila tengah jalan tu, ternampak dia punya pasal dia punya tingkap dia terbuka. So ternampak, tapi nampak ada yang tengah tutup pintu bilik. So I was like, okay lah, ada orang bagus. So pergi rumah dia, pergi ketuk. Tak buka. Ketuk lagi, tak buka. Dan picit bel pun masih tak buka. So I waited for around 5 minutes. Takutnya orang tu pergi bilik air ke apa semua kan. Tunggu, okay, tak apa. So dah habis gitu, call orang tu. Assalamualaikum kak. Saya kat depan pintu rumah. Dan saya cakap, alamak, hari ni kita punya appointment. Cakap, kat dalam, tadi saya nampak ada orang kat dalam. Tapi tak buka-buka. Terus akak tu bilang apa tau? Ustaz, saya tinggal seorang je kat dalam rumah. So dia macam, ya ke? Dia cakap, betul, saya tak bedek. Mungkin maknya ke apa ke? Cakap tak ada, saya memang tinggal rumah. Rumah saya je ada kunci. Dia cakap saya dah lama tak ada kontak dengan saudara mara, dengan mak saya semua, memang diorang tak datang rumahnya. So macam okey. So bila tengah jalan tu balik pergi lift, pandang lagi yang kat ini. Tapi pintunya yang tadi tertutup, sekarang terbuka. Macam okey lah, jalan je lah. Itu jadi teringat tu. Ya. So baru-baru juga, I think was last month. Before Ramadan ni. Hebat.
itulah nak apa tu, peruka-peruka ni semua kata orang tu banyak benda yang you all semua lalui. So thank you so much lah kerana semua sudi nak bantu sesama manusia. Sama-sama sudah. Semua kat luar sana. Ustaz, terima kasih. Betul-betul sama-sama. Dan untuk uniform group semua kat luar kan. Thank you so much Ada cerita, come to Puaka, okay? Thank you. Okay. Okay, next Ada one. cerita, next. NS juga. And So this one time masih recruit, so dalam masih sama lah SCDF. Okay, kan normally bila dorang kata nak pergi toilet nak kena 2 orang. body system. Body system. Lagi-lagi time malam, especially time malam. Okay, so that time normally bila kita pergi tidur kita buat apa? Water parade. Yeah. Okay, so water parade macam biasa. So naik atas tidur. Then tak tahu satu malam, because normally selama ni bila tidur tak ada rasa nak pergi toilet, bangun pergi toilet. Okay. Then tak tahulah. Then malam ni terasa nak terkencing. Okay. So normally kan kejut body kan. So bila nak kejut body, nampak body macam wah tidur tengah syok lah. So tak nak kacau. Then fikir balik, takkan nak kejut orang lain kan. Semua dah tidur. Tak salah pukul 2:30 gitulah pagi. Hari apa tak ingat. And then okay lah, semua dah tidur, terpaksa lah pergi seorang. Macam doa pergi seorang. Okay, dah pergi. Ni bukan kecing, ni buang air besar. Suddenly sakit perut. Okay, so masuk toilet. So buat business lah macam biasa. But before masuk, kan ada banyak stall kan. So normally bila masuk, saya akan tengok ada orang ke tak ada. Make sure kalau ada orang ke tak ada, okay tak apa. Pergi the first cubicle yang paling dekat. Okay, nak pergi buat business. And then halfway suddenly dengar air tap buka. So macam wondering takkan ada orang ke apa. If let's say ada orang pun akan dengar apa, orang jalan kan. So macam tak dengar. Okay, then dia tutup. Okay, tutup. Okay lah, ingat ada orang, tak apa. Few seconds later dia buka balik. Okay, dia macam curious, dah seram kan, dah takut. Okay, cepat-cepat cibuk, keluar. Okay, dah keluar tak apa. Masih try to tengok the stall ada orang ke tak ada. Okay, so jalan-jalan tengok, oh tak ada orang. And then the air pun dah stop lah. So apa lagi, just masuk dalam bang cepat-cepat dan try to tidur lah. Pernah? Kalau malam dulu, Ustaz. Kau kat Indonesia dulu bila Ustaz sekolah kat sana? Paling bunyi-bunyi je. Tapi tak nampak. Saya tak peduli. Kalau malam bangun nak tidur, mesti kejut orang, teman. Sekarang time tu, apa, kat mana? Brunei apa? Darussalam. Temburong Temburong. Ha. Kenapa tu? Ustaz, orang Brunei tengok Ustaz. Yalah, Brunei. Sorry Abah. Nampak? Itu Temburong. Sabah. Bukan. Temburong. Dia macam rumah macam kampung. Kan tu kan? Lepas tu macam lubang tingkap tu panjang. Kejut orang. Sebab dengar dah tapak kaki. Hutan-hutan kat situ. Tak pedulilah. Kejut je orang pergi toilet. Tapi tak ada apa lah. Alhamdulillah tak ada apa. So, cerita seterusnya. Tapi cakap pasal tu, kadang kau pergi toilet, apa-apa pun, kita jangan nak feeling berani. Jangan nak feeling apa-apalah. Kau boleh ajak kawan Kan Ustaz? Betul. Pada time no choice pasal dah sakit perut. Tapi kalau dia memang berani je. Bukan nak tunjuk berani lah, tapi kalau memang tak fikir apa-apa, then insyaAllah Habis go je. tetap saya nak ungkit balik. Okay, ungkit. Habis hari tu Ustaz cakap, kau nak pergi toilet, jangan malu-malu ajak orang. Tu apa maksudnya? Tak kacau je, sengaja. Okey. Saya ingat sampai sekarang, okey? Bagus. Okey, so cerita seterusnya. Okay. Then second last is Midnight Movie. Dah second last Ustaz.
Okay. Okay. So midnight movie that time pergi dengan kawan, umur I think 18 lah. So that time suka balik lambat. Bapak kata tak mau balik lambat, tetap balik lambat. Okay, so that time tengok movie, I think habis pukul 12 lebih lah. So balik masih ada bus. Dah sampai the rumah punya bus stop. Okay, then suddenly this one night, normally my house akan ada kereta. Even pukul 1 pagi tetap akan ada 1-2 kereta, a few keretas. And then that night tak tahu kenapa tak ada kereta langsung. Okay, so dah turun nak masuk ke blok. Okay, you know kadang-kadang traffic light ada this electrical box color grey, macam that traffic light, then kadang-kadang that tepi ada this rectangular small box. Okay, so you imagine is a cross dia punya ni cross punya traffic light. Okay, so if I were to go pergi terus, my block is there. Opposite, standard lah opposite. Okay, opposite is the electrical box. Okay, so jalan, and then ternampak this macam dering jugalah. So nampak this dering, tapi dia jalan, dia punya baju was greyish, kelabu, and then koyak-koyak. But then muka tak nampak pasal rambut dia semua cover muka. And then okay lah, so curious nampak dia. Dia tak rasa takut lah, pasal macam I thought ingatnya orang lain. Okay, so jalan, so dia pass the electrical box, kira kan belakang lah. So when I cross the traffic light, dia pass the electrical box. Then suddenly bila tengok toleh, dia dah tak ada. Then from nowhere bulu roma terus naik cepat-cepat naik atas lah, masuk rumah. Kawasan apa sikit? Kawasan mana? Sorry? Kawasan mana tadi? Tampines North. Tampines North. Dekat Park Connector sana lah. Tapi tak ada benda yang ikut balik. Tak, alhamdulillah tak ada ikut lah. Okay, because Tampines North, okay, dulu ada satu perempuan, dia nak cakap short sikit tak baik lah. Dia macam tak tentu arah. And then dia selalu kadang-kadang nampak dia jalan without any footwear. So bila dia jalan pun dia macam Mr. Bean lah, macam gitu-gitu. So ingatkan tu dia, then dapat tahu is not dia lah. So cepat-cepat naik rumah lah. Seram juga lah. Neighbor yang ingatkan neighbor. So that was my first yang really nampak. Tu time 18 tahun lah. Midnight movie lah. Lepas tu tak baik malam lagi lah. Masih juga. Masih. So yang suka baik malam ni dah melaluinya. Janganlah kalau boleh kan. Imagine kalau anak-anak dara ni semua baik malam Sekarang lift semua dah gitu-gitu kan, berlubang-lubang kan. Sekali balik malam jeng-jeng. Macam mana? Macam nak orang keluar toilet terpekik tadi. Kan? Tak baik banyak kawan macam tu Ustaz kan? Okay. Ni ada cerita the last story lah. Ya ampun. Sebelum last story cerita tu, ada tak cerita macam kat overseas? Holiday ke, pergi holiday dengan family? Holiday alhamdulillah tak pernah lah. Wow. Not even once lah. Kau ada cerita macam mistik-mistik atau bukan mistik, macam apa tu, macam sihir? Sihir Black magic? Tak ada juga. Ada kawan kena rasuk ke ataupun apa? Tak ada lah, so far tak ada lah. Alhamdulillah tak ada lah. Okay. Pernah tak kat rumah ada goli-goli kat atas dinding? Tak, because saya tinggal the last floor. So atas tak akan dengar benda lah. Kalau dengar macam mana? Sama sekarang sama-sama? Masih sama lah. Okay lah, nanti malam ni lah. Okay. Wow. Tak ada gurau. Bulan Ramadan, insya-Allah tak ada apa-apa, insya-Allah. Saya doakan, kita doakan Insya-Allah. Okay, so the last story is NCC camp. Okay lah. So I think you guys know kan apa NCC? Yang army National Cadet Corps. Okay. National what? Cadet Corps. Cadet Corps. So kira kan CCA macam army. Sorry. Saya tak tahu.
Sisi. Okay. So kira kan that CC is macam untuk army lah. Yes. They say lah. Yes. Okay, so there's one night kita ada camp. So that camp kita kena night walk. Kat mana tu? Okay, this school I can sebut pasal dah tak ada lagi. Okay. So ni sekolah Siglap Secondary School. So now dia orang dah bikin tempat COVID ni ke apa lah. Okay, so that time was bila Sec 2, masih ingat Sec 2. So kita standard ada night walk. Okay, dia punya sekolah quite besar, so kita kena go to this third level jalan, then belakang dia DNT block, then after that go to art gallery art gallery pun kena masuk turun, ada the first floor ada piano, and then after that patah balik to the main entrance lah, main starting point. Okay, so that time bila night walk, everyone, semua orang ada satu candle. So this one candle is pathetic jugalah. So nak kena naik. So then my turn. Okay, bila dah nak start, tengah expecting lah. Okay, maybe confirm ada benda kacau ni semua. Okay, then bila jalan naik ni semua all the way tak ada apa-apa. Alhamdulillah tak ada apa-apa. And then bila kita dah habis the night walk, dia punya instructor lah, our instructor kata that was the tempat yang mostly haunted. So kita kirakan dah overcome that ni lah, fear. Okay, then kan normally bila dah habis kita kena gather satu tempat. Okay, so kita gather, I think there's about 30 orang. Okay, so I was there, dah sampai. Then there's this one last person missing. Okay, tak apa. Then the last person, okay, kita nampak dia dekat tingkat 3. Maknanya kita tak nampak dia clearly pasal is macam shadow. But it's really macam orang lah. Macam kita ingatnya is one of us. So kita semua jerit lah, hey, come down, fall in. That guy diam je, tak buat apa. Kita semua jerit, fall in. And then suddenly dari belakang, hey guys, I'm here. Dan kita semua pun macam, siapa tu? And then the instructor pun tegur lah, hey, calm down. Kita semua dah macam takut. So instructor pun can say quite berani. So dia pergi naik, dia try to cari, and then tak ada apa-apa lah. Dia tak nampak benda lah. So from there kita pun dah puzzle, tak tahu siapa tu. They just ended the night walk lah. Sebab dulu sekolah pun banyak suka yang ini malam-malam yang betul MPCC semua, night walk, antara campfire, bla 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 bla. Memang ada yang seram, ada yang meracau, kena sampuk dan sebagainya, ada nampak kelibat-kelibat. Tapi motifnya tak tahulah apa. Buat jadi berani kot. Mungkin lah. Ya. Okay. Alex cerita? Tak ada. That was the last story. Yes. InsyaAllah. Terima kasih Syukri. Sama-sama. Okay, tu dia cerita Syukri. 9 kan? 9 cerita Syukri untuk juara kita bersama di bulan Ramadan ini. Diharapkan semua terhibur. Syukri ni dia pemalu, dia nervous. Tapi sebab tu betul dia duduk tak tenteram, dia nervous dia tak buat. Okay, terima kasih banyak kerana sudi. Seperti biasalah, kalau tamu yang datang, kita tak akan suruh orang balik tanpa tangan kosong. So ni datang sini naik apa? Naik motor. All the best. Sekejap. Apa soalan? Ada apa soalan tanya Ustaz. Tahu nak tanya balik kerja malam apa untuk baca-baca. There's one question lah yang pasal. What's the question? You want talk English or talk Malay? English. Okay, so pasal kan datang yang kena apa nama dia? Sleep paralysis kan. So I curse dia punya jin bunuh mak bapak dia. Kita Islam, is there a doa to bunuh jin? Does it exist? Is it doa tu bunuh jin? Okay. Atau cara tu bunuh jin lah? Untuk bunuh jin memang tak ada. Oh, tak ada lah. Tak ada doa untuk bunuh jin, bunuh manusia memang tak ada. So yang ada adalah doa untuk minta perlindungan daripada jin yang jahat, ataupun dipanggil sebagai syaitan lah. Okay. Itu yang ada. So itu yang saya katakan tadi kan, maknanya doa sebelum tidur tu, doa tu very 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 important. Then the second punya pun, your mentality pun have to be strong. So kalau macam nak tidur tapi rasa takut-takut, time tu yang dia akan ganggu.
So dia akan cari kita punya weakness. Kalau kita punya weakness adalah ketika kita tidur tu ataupun gelap kita rasa takut, di situlah dia akan ganggu. So don't ever show kita punya weakness to them. Bila dia tahu je kita weakness, dia akan attack always from there. Okay. 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 Boleh. Nanti kalau dah agak biasa ke apa gitu, kadang-kadang ada orang dah selalu kena sleep paralysis. Dia dah start tu bila dia tahu dia dah kena kan, dia tak akan lawan untuk bangun. Dia akan relax, zikir pada Allah SWT. Itu kalau dah selalu sangat lah. Dia dah tahu macam mana to overcome that thing. Kill. All the best lah. InsyaAllah. Okay. Jangan takut. Cik pandai cakap orang yang takut Tapi dia punya penakut level, subhanallah, Tuhan saja yang tahu. Okey, terima kasih banyak. Ini jawab Ini daripada Kai Beats. Tahu bergedil. Tahu bergedil? Tahu bergedil. Okay. Yep. Kai Beats. Dan ini semua daripada Biscuit by Fast Hans. Biscuit by FK. Semua untuk awak kat sini by Biscuit by FK. Ini ada biskut perasa Canberry and butterscotch. Ya. Dan ini raisin. Bread pudding. Banyak. Kan? Jawab Selamat. Selamat. Dan ini pula chocolate chip bread pudding. Wow, nice. Okay. Dan ada sos dia juga. Apa Ustaz sos ni? Custard. Homemade custard. Ya. So semua kat sini Nanti kita lepas ni So ini pula daripada Artisanal Persia. Right? Yeah. Baklava. Mr. Blava. Baklava. Mr. Baklava. Salt lah Salt memang salt banyak. Terlalu banyak oatmeal. Betul. Can be. Semua betul. Can be. Okey, dan ini daripada Sweet Tooth. Okey, satu ni flavor Gula Melaka. Dan satu ni Gula Singapura. Tak ada gula Melaka dengan satu lagi original Katira. Katira. You funny Hari Raya coming soon. You funny already. Very nice. Terima kasih. Okay. Thank you. Gula Melaka dan gula apa? Gula Melaka dengan normal air Katira. Okay, nanti memang kalau Ramadan memang Katira memang kena selalu Katira. Kan? Wajib lah. Tapi kenapa Katira tu ada bulan Ramadan je? Luar Ramadan susah nak cari Katira. Ada. Susah nak cari. Ada. Susah cari. Kenapa? Sebab orang Is it because of adat ke macam mana? Tak ada kena adat pun. Mungkin orang selalu bila tak tahu lazimnya jadi kebiasaan bila bulan puasa je air Katira. Dia jadi macam is it adat? Because of adat yang jadi nothing to do with adat. Is mentality manusia. Dah tu je. Mentality. Okay. Kan? Kalau you buat bulan puasa air Katira. Kalau tak puasa tak ada air Katira. Kalau ada Katira pun orang tak nak beli. So macam yalah, tapi saya tak tahu tu mungkin saya salah. Saya minta maaf. Yang penting Slurp daripada Nur Faiza. Nur Faiza tak boleh. Al Faiza. Nur Faiza macam ni Nur Faiza. Dia kedai yang Nur Faiza. Rindu yang membara. Suka coklat. Entahlah siapa. Ustaz jangan macam tu Ustaz. Jekan aje lah. Jekan. Okey. Ini kau campur buat air sendiri okey minum chocolate malt tu kan. Siap untuk badan belum puasa ni. Wah, ni tart box daripada Mem Bakes. Meme. M-E-E. Sekejap sabar. Min Bakes. Nak buka boleh, nak tengok pun boleh. Min Bakes. Tengok apa kat dalam. Boleh tunjuk kamera sikit. Tunjuk kamera kat tunjuk kamera. Mana kamera? Habis kan? Ni. Tak apa, first time. Wow. Kan? Mantap. Makan suka? Gini. Suka. Ada orang tak boleh makan coklat. Ada orang tak suka manis. Ada orang tak suka makan durian. Ada orang tak boleh kena kacang. So, awak boleh makan semua? Boleh. Okey, kalau tak boleh, kita boleh makankan. Boleh. Betul. Dan ini minyak wangi daripada Revive Love Fragancia.
Terima kasih. Mesti Oscar. Sedap dia. Kau nak try boleh spray. Spray siapa-siapa? Mana? Sedap. Okay. Okay. Dia bukan vape minyak wangi, okay? We don't do vape. Yang penting dapur. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Onion. Bawang. Yes, bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Daripada dapur oleh pelakon Adelina. Okay? Okay. Masih. Kalau siapa nak barang-barang ni semua boleh terus Google. Nak beli pun boleh terus Google. Mereka buka semua untuk ambil order. Betul. Tak ada follow IG pun boleh juga. Yes. IG mereka. Suka Murukku? Murukku suka. Oh. Cuba bacakan daripada siapa? Apa ni? Ronald's Kitchen. Yeah. Ronald's Kitchen. Okay. Ronald's Kitchen. Ronald's ke Ronald's? Kita ni Ronald's, kita ni Ronald's N-U-L-E-S. Ronald's. No, just Kita Ronald's. Ronald's Kitchen. Allah, apa sebut macam ni? Yang ini Home Hustle. Yeah. Empat lah. Okay? Okay. Boleh? Boleh. Cuba ada bacaannya apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Yeah. Boleh dapat depan pintu rumah ke apa gitu kan? Tak ada. Yang ni kau tahulah sesiapa nak beli rumah ke, saudara ke, nak jual rumah kawan-kawan pun kenalkan orang. Ambil ni Tech Team SG. Kasih kalender tu. Kasih kalender tu. Taruh kat fridge. The magnet. Okay? Happy Okay. Happy. Happy Happy. Okay, yang ni daripada The Melayu Council. $100 voucher. Boleh makan dengan sesiapa yang nak bawa makan. Okay. Okay? Boleh bawa balik ni semua motor? Boleh, insyaAllah boleh. Motor apa bawa? 800X. Cross Runner. Cross Runner? Okay, saya tak faham. Cross Runner besar? Besar. Dia boleh cross? Okay lah. Cross Island And this is from us Okay. Hope you can wear everywhere with your Cross Runner. You cross everywhere. Boleh bawa semua kan? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh? Ada satu lagi. Kalau boleh kita tambah lagi. Yang ini pakai cross. Sampai tak boleh. Ni pakai cross runner pun tak boleh. Oh, banyak ni bar. Dia juga ada daripada OSG. Mala Peanuts. Ada Mala Prawn Crackers. Oh, nice. Nice ya. Ada Mala Potato Chips. Ada Mala Cassava Chips. Thank you OSG. OSG. Semua mala konsep. Betul. Dah makan jangan jadi mala on. Okay. Macam mala on. Makan mala on. Boleh? Tadi boleh bawa kan motor? Boleh. This one Ni, silakan bawa motornya. Kita besar nampak. Assalamualaikum Apa benda ni? Dia alas kaki. Boleh tolong buka kat sana? So macam gitu. Oh, nice. Kali biru. Okay, Nice. alas kaki gitu. Kan? Dan ni untuk air raya. Ni sarung cushion ke apa kan? Bling. Tengok muka dia macam sedih tau. Macam mana aku nak bawa balik benda ni. Kan? All the best lah. Thank you Matt King. Okay, terima kasih kerana sudi kongsi cerita dengan kita. Betul. Terima kasih banyak. Dan bagi anda yang ingin cuba barang-barangan yang telah disponsor hari ini, terima kasih banyak kepada semua sponsor. Kita doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki. Amin. Makin berjaya bisnesnya. Amin. Ya? Dan ya. Ya, betul. Apa-apa pun jangan lupa untuk follow Susu TVC dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru, dan juga jangan lupa untuk support kami. Kita punya merch ni di puakasg.com. Yep. Kalau nak jadi peserta dalam Bodoh ke Pandai, boleh terus email kepada kami di susutvc@gmail.com. Dan kalau jangan lupa ikut IG dan
TikTok kami. Seperti di bawah ni semua. Ya, dan tak lama lagi nak Hari Raya. Jadi kami tim Puaka mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya. Kita jumpa di Hari Raya. Di Hari Raya insya-Allah. Insya-Allah Hari Raya kita buat live. Yang macam-macam Ustaz. Okey, jumpa lagi. Takut. Puaka tak kenal usia. Bye-bye. Mesti dah takut Ustaz, jangan. Okey, bye-bye semua. InsyaAllah. Okey, bye.